Shalom, saudara sekalian kasih Tuhan. 主内弟兄姐妹平安。 Saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. 我们就打开神的话，就是取自于提摩太后书的第1章8到12节。 Sebagian sudah kita bacakan pada responsoria tadi. 刚才起印经文的时候，我们念了一部分。 Saya bacakan bagi kita sekalian, nanti akan dibacakan dalam bahasa Mandarin juga. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. 提摩太后书第1章8到12节，你不要以给我们的主做见证为耻，也不要以我这位主做被囚的为耻，总要按神的能力与我们的福音同受苦难。神救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典。这恩典是万古之先在基督耶稣里赐给我们的，但如今借着我们救主基督耶稣的显现，才表明出来了。他已经把死废去，借着福音将不能坏的生命彰显出来。因为我为这福音奉派做传道的，做使徒，做师傅。为这缘故，我也受这些苦难。然而我不以为耻，因为知道所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。 Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum lebih lanjut merenungkan bagian ini, kita berdoa. 我们在还没有思考这一段经文之前，我们要低头祷告。 Ya Tuhan, seperti firman-Mu yang terbuka di hadapan kami, maka demikianlah hati kami terbuka di hadapan-Mu. 主啊，就像你的福音现在敞开在我们的面前，我们的心也要在你面前敞开。 Bukalah pikiran kami, 求你打开我们的心思意念， sentuhlah hati kami ya Tuhan, 触摸我们的心， ubahkan hidup kami. 转化我们的生活。 Berbicaralah oleh karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar firman. 求主对我们说话，因为我们你的儿女已经准备好要 Kami 听你的话。 bersyukur dan kami berdoa 祷告，感恩， di dalam nama Tuhan Yesus. 在耶稣基督的圣名里， Amin. 阿门。 Saudara sekalian kasih Tuhan, salah satu cara terbaik untuk kita berterima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita adalah dengan cara kita mengucapkan terima kasih dan kita menceritakan perbuatan baik dia itu kepada orang lain. 弟兄姐妹，其中一个最有效的感激的方法，就是我们对给我们做好处，带给我们好处的人说声谢谢，然后就是把他的好处传开，告诉其他人。 Apalagi kalau kita tidak bisa atau tidak punya kesempatan atau tidak sanggup untuk membalas kebaikan itu. 尤其是如果我们处在一个境况，就是我们完全无法报答他。 Saudara, 2 minggu yang lalu saya dengan semu saya menghadiri ulang tahun GMI Gloria yang ke-100 tahun di Medan. 前2个星期，我跟师母就是参加了这个卫理公会荣耀堂在棉兰的荣耀堂100周年的堂庆。 Karena asik ngobrol sebelum naik pesawat, pada saat kami sampai di gate tempat
pesawat kami itu, kami baru sadar bahwa kami kehilangan koper kecil, cabin size itu. 因为我们就是一直的聊天，然后我们当我们要登机的时候，在那个门口，我们才发现我们的这个小行李，就是随身的行李不见了， Kami lupa taruh di mana. 忘了放在哪里。 Kami menduga ketinggalan di toilet. 我们想，也许就在厕所里面，留在厕所里面。 Kami jalan kembali lagi menelusuri, ingat-ingat tadi di toilet yang mana, karena semua toilet itu Terminal 3 itu sama semua. 我们又跑回那一段很长的路，就认一认是哪个厕所，因为在那个第3个候机楼，全部厕所都一样的。 Tidak ketemu di toilet, saudara, kita panik sekali, kita cari ke sana ke sini. 找不到，我们就开始着急了，就到处在找。 Lalu akhirnya kami melapor ke petugas bandara, keamanan bandara. 然后我们就向那个机场的保安报告。 Dan saya difoto dan kemudian meminta agar dia berkoordinasi dengan tim CCTV untuk membuka kembali rekaman CCTV. 他们又拍了我的一张照，然后呢，他就联系了这个机场的监视器那一部门，然后这样帮助我们去找。 Saya hanya bisa berdoa dan mengatakan kepada semu saya, ya sudahlah kita relakan kalau memang hilang. 我只能祷告，然后我对师母说：“好吧，要是真正的要丢，就舍得他去丢吧。” Karena sudah lewat jam boarding, kami adalah orang terakhir yang masuk ke pesawat itu. 因为超过了登机的时间，那我们就成为最后的一个人上飞机。 Jadi staf dan kru pesawat mengatakan, Bapak ditinggal ya kalau Bapak nggak mau masuk juga. 然后那个空员们，这个服务这个空服员就对我们说：“你再不登机，我们就没办法了，我们就起飞了。” Akhirnya kami juga masuklah, udah pasrah. 然后不得不，我们也要走进去了。 Baru duduk di pesawat, di dalam pesawat. 我一坐下， Lalu handphone saya berdering kembali dan ternyata petugas yang tadi itu berkata, Bapak sekarang ke pintu pesawat lagi. 然后我的手机就响了，原来是那个刚才的管理员，他说：“先生，我们需要你现在又出来。” Luar biasa, saudara. Koper saya ditemukan dalam waktu yang sangat singkat sekali, kurang lebih hanya 10 atau 15 menit. 非常的了不起，我的行李箱被他们找到了，这短短的时间10到15分钟。 Di depan pintu pesawat, petugas mengatakan, Bapak ini ketinggalan waktu Bapak beli minum di minimarket, salah satu minimarket. 在飞机的门口，他又对我说：“先生啊，你当在便利店买饮料的时候，你把这个行李箱丢了。” Waduh, saudara, di depan pintu pesawat itu disaksikan semua awak kabin saya berkata, terima kasih banyak Pak, terima kasih. 弟兄姐妹，在那个飞机的门口，我就在那个空员们还有其他的乘客前面，对他们说：“谢谢你。” Saya tidak ada kesempatan untuk bagaimana berterima kasih kepada petugas itu. 我也没有在一个其他的机会或者怎么其他的表达方式来谢他。 Sangat terharu dan bangga. 但我是非常的激动，也非常的自豪。 Ternyata kualitas keamanan bandara kita itu mereka begitu sigap, mereka begitu cepat sekali. 原来我们机场的安全制度是非常的好，他们是非常积极的。 Kembali ke tempat duduk dan berdoa bersyukur pada Tuhan. 我回到我的座位，然后我就向神做个谢恩祷告。 Saudara, sampai di Medan, saya kemana-mana saya ceritakan pengalaman ini kepada semua orang yang saya temui di sana. 到了棉兰，我就到处说，不管遇到什么人，我都要说我这个经历。 Saya membangga-banggakan sistem keamanan terminal bandara kita, Terminal 3. 我就非常骄傲的、非常得意的、就自豪的向他们说：“哇，你看我们的治安是非常好的，就是我们第3个这个候机楼的治 Karena 安。” bagi saya itulah cara terbaik saya bisa berterima kasih. 因为对我来讲，这是我表达感激的最好方式。 Kita sampaikan terima kasih kepada orang yang bersangkutan, lalu kita ceritakan kebaikannya di mana-mana. 我们直接谢谢给我们带来好处的人，然后我们就到处去讲述他的好处。 Saudara, itulah sebabnya ketika kita ada di dalam sebuah acara yang penting, ketika kita menerima penghargaan atau mencapai pencapaian tertentu, 就像我们一样，当我们在一个非常重要的节目上，或者我们有什么成就， ketika kita diminta untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, biasanya kita akan sebut nama orang yang begitu berjasa di dalam kehidupan kita. 在这些关键的时刻，要我们致辞的时候，我们会说出，我们会列出一路上都帮助我们的人。 Karena di sana kita mengapresiasi, kita menghargai, kita menghormati kebaikan orang tersebut, dan tanpa jasa mereka,
mungkin kita tidak bisa ada seperti mana kita ada sekarang. 因为呢，以这种方式，我们要赏识，我们要尊重，我们要表达我们的谢意，我们要感激他们，因为没有他们在这一路上，我们就根本不能达到我们所达到的。 Saudara, kita bersyukur kita sudah masuk ke bulan November di tahun 2022 ini. 感谢神，我们已经步入了2022年的11月， Kurang 2 bulan kita sudah akan masuk ke tahun 2023. 少于2个月，我们就要进入2023年了。 Saya percaya banyak kisah, pengalaman-pengalaman baik yang Tuhan sudah anugerahkan buat kita sepanjang tahun 2022 ini. 我相信非常非常多的故事经历，神已经赐下来祝福我们，就是在这2022年一年当中， Berangsur hidup kita dipulihkan. 我们的生活逐渐被恢复。 Kita boleh ibadah lagi ke gereja. 今天我们可以在场做敬拜， Aktivitas kita kembali dipulihkan. 我们的许多的活动都被恢复了。 Mungkin di antara kita ada yang mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kita mengalami sakit dan kemudian Tuhan sembuhkan. 也许我们当中呢病痛的，我们也得到了痊愈。 Kita ditolong untuk melewati berbagai masa sulit dalam pergumulan yang kita hadapi. 神帮助我们经过种种的困难、种种的挣扎。 Ataupun kita belum disembuhkan Tuhan atau masalah kita belum selesai. 或许神还没有给我们痊愈，也还没有帮我们解决问题。 Tetapi kekuatan demi kekuatan Tuhan berikan bagi kita untuk boleh melewati setiap situasi yang ada. 但是，一股一股的力量，一股一股的能力，它不断赐下，让我们可以好好的度过。 Nah, sekarang Tuhan rindu sekali Bapak Ibu Saudara, kita yang telah menerima kebaikan Tuhan, mengalami Tuhan, kita bisa menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu kepada orang-orang lain. 目前呢，弟兄姐妹，神是非常希望我们可以把神在我们生活中所有的好处，让我们告诉其他人。 Itulah cara kita terbaik untuk berterima kasih kepada Tuhan. 这就是最好的方式，要我们表达对他的感激。 Kita bersyukur pada Tuhan, 我们感谢神， kita menceritakan kebaikannya kepada orang lain. 并且把他的就是他的慈爱给别人讲述。 Saudara, namun kenyataannya terasa sulit bagi kita terkadang untuk bersaksi atau menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. 不过事实上，要我们真正的去做见证，我们会感到很困难， Karena kadang-kadang kita merasa malu, 因为我们会感到很害羞。 takut dianggap fanatik, 就是我们怕人家说我们太狂热了， atau kita takut ditolak. 或者怕人拒绝。 Dan kita mau menjaga relasi yang baik sama 我 orang-orang 们要 tersebut. 保持与周围人好好的关系， Kita merasa hidup sendiri juga belum baik-baik amat. 或者我们觉得我们自己的生活都还没有不是那么好， Atau kita merasa kita nggak begitu mendalami kebenaran firman Tuhan, sehingga takut kalau ntar ditanya kita nggak bisa jawab. 或者我们觉得我们对圣经的理解不太深，所以呢，他们提问的时候我们无法回答。 Atau jangan-jangan saudara punya pertanyaan yang lain. 或许我们还有其他的问题， Kenapa gereja bahas tema ini hari ini? 或许我们会问，为什么教会要讲这个题目？ Tema ini nggak cocok buat saya. 这个题目不适合于我。 Tema ini hanya cocok bagi mereka yang punya hati dan talenta karunia untuk menginjili. 这个题目是专注于他们就是有那种传福音的恩赐的，他们有那种本领。 Penginjilan itu bukan tugas hamba Tuhan, bukannya tugas pendeta atau penginjil. 传福音根本不是不限于只是神仆啊、传道啊、牧师的工作。 Saudara sekalian dikasih Tuhan, sekali lagi. 主内弟兄姐妹， Tuhan menghendaki kita menjadi umat yang tahu berterima kasih. 神要我们作为知恩的信徒， Umat yang tidak melupakan kebaikan-kebaikan, kasih karunia dan anugerah yang telah dicurahkan bagi kita. 不会把他的恩典、他的慈爱都忘掉的信徒， Dengan cara kita bersaksi dan menceritakan kebaikan Tuhan. 就是以这种方法，我们要见证他，我们要讲述他的作为。 Saudara, Tuhan Yesus memberikan amanat agung itu kepada semua murid untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid. 主耶稣就给我们一个大使命，要我们去把万民作为他的门徒。 Jadi tugas ini bukan hanya bagi para hamba Tuhan,
para penginjil atau mereka yang punya karunia untuk menginjili. 所以这个责任不单单限于神仆或者我们所谓的就是拥有传福音恩赐的人， Tapi tugas ini adalah identitas kita sebagai umat percaya, sebagai murid Kristus. 乃是我们作为上帝的门徒、神的儿女的身份。 Jadi saudara, mari kita jangan malu untuk bersaksi. 所以我们不要以传福音为耻。 Rasul Paulus berkata, jangan malu untuk bersaksi tentang Tuhan kita, karena dialah yang telah menyelamatkan kita, karena dialah yang telah memanggil kita dengan panggilan kudus. 使徒保罗说：“你们不要以给我们的主做见证为耻，因为呢，他救了我们，他以圣召造了我们，不是按我们的行为，而是按他的旨意和恩 Ini 典。” cara Rasul Paulus berterima kasih dan bersyukur untuk perbuatan ajaib yang Tuhan sudah nyatakan bagi dia. 这是使徒保罗感恩、感激神伟大的作为在他的生活上，他这样表达感恩。 Di pagi hari yang indah ini, mari kita belajar dari Rasul Paulus lebih dalam lagi. Bagaimana dia bisa menjadi saksi Kristus dan kita kemudian bisa mencoba mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. 在这个美好的早晨，我们要向使徒保罗学习，他如何成为神的见证人，而且我们要从他的服事的态度来学习，我们又如何做呢？ Saudara, saksi adalah seorang yang ada di dalam sebuah peristiwa. 见证人就是处在一个事件里的人， Orang yang melihat, orang yang mendengar, orang yang mengalami, merasakan sebuah situasi atau peristiwa. 他看见、听见、经历到，直接感受到这个事件。 Sehingga dia dapat memberikan kesaksian atau keterangan-keterangan tentang apa yang sudah dialami. 所以呢，他能够见证或者提供一些的信息关于这个经历。 Maka menjadi saksi Kristus yang pertama-tama artinya adalah kita memiliki pengalaman dengan Kristus secara pribadi. 所以呢，做基督的见证人，首先我们是与基督有亲身的经历。 Rasul Paulus memberitakan Injil dengan tidak malu, bahkan sampai dia harus menderita, dia harus dianiaya dan penjara karena ia sendiri telah mengalami Kristus di dalam perjalanan ke Damsyik. 使徒保罗就是在传福音的时候，他没有一次为传福音为耻，因为呢，他还被传福音的时候被人指责、被人虐待，甚至下监牢。但是他为什么会这样？因为他亲身经历过，在去大马色的路上，神跟他亲身遇见他。 Saudara, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan inilah yang kemudian disaksikan, diberitakan kemanapun Paulus pergi. 他这种亲身经历，见到神这个经历呢，他到处都传。 Demikian juga yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. 就像使徒约翰也说的， 1 Yohanes 1 ayat yang pertama. 约翰一书第1节， Dikatakan apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. 论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。 Apa yang telah kami lihat, kami dengar, itulah yang kami beritakan. 就是我们所听见、所看见，这个我们来传开。 Saudara, inilah yang menjadi arti dari seorang saksi atau menjadi saksi Kristus. 这就是做基督的见证人的意义。 Jadi saudara, menjadi saksi Kristus jangan terburu-buru kita berpikir kita akan menjadi misionaris yang diutus jauh ke sana atau kita melakukan penginjilan pribadi. 所以做基督的见证，不意味着我们马上联想到，好吧，我要去偏僻的地方，或者我去做宣教士。 Jika memang Tuhan panggil untuk melakukan hal tersebut, mari kita taat. 要是有专门的呼召，我们要顺服。 Tetapi kebanyakan kita, saudara, tidak dipanggil seperti itu. 不过绝大部分的信徒不受那种的呼召， Tetapi kebanyakan kita tetap dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kita. 绝大部分的基督徒就在神所让我们在的处所那里做见证。 Kita mulai dari pengalaman kita secara pribadi akan kehadiran Tuhan,
akan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang kita alami. 就是从我们亲身经历的神的伟大的作为，在我们的生活当中开始。 Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu yang kita saksikan. 我们所看见的，我们所听见的，我们所感受到的，就是可以做我们的见证。 Nah sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus? 问题是与基督耶稣同活的经历到底是什么？ Kebanyakan kita tidak punya pengalaman seperti Rasul Paulus, bukan berjumpa dengan Tuhan secara langsung dengan ajaib dan luar biasa. 绝大部分人不像使徒保罗一样，有一个非常特别的与主相遇的经历。 Jadi pengalaman dengan Tuhan itu adalah, saudara, peristiwa apa saja di dalam hidup kita, di mana kita punya kesadaran akan hadirnya Tuhan dan kesadaran akan perbuatan Tuhan di dalam segala sesuatu. 所谓的亲身经历，是指我们在这个生活中各种各样的事情，我们知道，我们醒悟到，在这些事情里面，神是存在的，神是与我们在一起的。 Misalkan ketika kita makan, 比如说我们吃饭的时候， jika kita punya kesadaran bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kita, bahwa makanan ini adalah yang Tuhan cukupkan untuk kebutuhan kita sehari-hari, maka kita akan berdoa dan mengucap syukur sebelum makan. 要是饭前的时候，我们真正的醒悟到这些东西是神供应的，是神的祝福，他供应我们，使我们足够，他供应我们这个是他的福分，所以我们饭前会做谢恩祷告。 Dan berdoa sebelum makan, saudara, itu juga sudah menjadi salah satu bentuk saudara bersaksi bagi Kristus. 其实，在饭前的谢恩祷告都是属于一种见证了。 Saya beberapa kali punya kesempatan menyaksikan, memperkenalkan Tuhan Yesus, justru dimulai dengan bagaimana saya berdoa sebelum makan di tempat umum. 我好几次拥有一个机会来给别人介绍耶稣、讲耶稣，就是以这个谢恩祷告开始。 Jadi kita mulai dari pengalaman hidup kita sehari-hari yang sederhana, saudara. 我们就要从非常简单的生活的点滴开始， Di mana kita punya kesadaran bahwa Tuhan ada dan Tuhan sedang melakukan segala sesuatu. 主要是我们要醒悟到，我们要真正的知道它存在，它正在动工。 Karena saudara, sepahit apapun pengalaman hidup kita, kalau kita punya kesadaran bahwa Tuhan ada dan sedang melakukan segala sesuatu, maka pengalaman itu akan menjadi manis. 因为不管我们的生活经历有多苦，但是如果我们醒悟到它是存在的，它是正在有作为的，所以我们的苦读会变成美好。 Tapi sebaliknya saudara, seindah dan senikmat apapun peristiwa yang kita alami, kalau Tuhan tidak ada di situ, maka itu akan menjadi sesuatu yang fana dan sia-sia belaka. 反过来说，我们的经历要多美好，要多能享受的话，要是神不在里面，那我们这种经历是空白的，是没有意义的。 Saudara, John Wesley mengatakan salah satu bukti adanya kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, yaitu bahwa ada damai sejahtera di dalam hati kita. 约翰卫斯理说，其中一个很明显的证据，神在我们生活里面，就是我们心中、我们生活中有平安。 Adanya kekuatan dan hikmat bijaksana di dalam kita menghadapi berbagai pergumulan hidup kita. 有力量、有智慧来面对一切生活的挣扎。 Kita adalah orang-orang yang punya iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. 我们是对耶稣有信心的人，有盼望的人。 Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum percaya. 这就是我们与未信主的人的不同。 Maka saudara, kesadaran akan kebaikan Tuhan, inilah yang menjadi dasar dari segala kesaksian kita. 我们见证的根基就是我们要真正醒悟到神在我们生活中的眷顾和慈爱。 Oleh sebab itu bersaksilah mulai dari hal yang paling sederhana. Kebaikan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita hari ini. 所以我们要开始做见证，就以非常简单的问题开始。今天神在我生活中做了什么好处？ Pertolongan apa yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita? 他帮助我们什么了？ Di sanalah saudara, orang-orang yang mendengar kesaksian kita, kalau dia orang percaya, dia akan dikuatkan. 要是人家听见我们的见证的话，他是信徒，他会被坚固； Kalau dia belum percaya, dia akan tertarik. 他未信主的，他也会被吸引。 Saudara, saya berdoa agar setiap kita jemaat Immanuel menjadi jemaat yang
memiliki gaya hidup bersaksi. 我祈求神，就是我们的以马内利堂的会友，能够有一个见证的生活方式。 Mari kita biasakan untuk kita mulai bisa bersaksi, mulai dari keluarga kita. 我们都习惯于这个见证的生活，就从我们的家人开始。 Sebelum doa setiap malam, bersaksilah dulu perbuatan baik Tuhan. 在还没有一起祷告，每天晚上我们先开始分享见证。 Di dalam setiap kelompok-kelompok komunitas live atau persekutuan-persekutuan, biasakan bersaksi. 还有在团契里面也好，或者在我们生命小组里面也好，我们都习惯于做见证， Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bersaksi bagi Tuhan. 好让我们可以成为为主做见证的人。 Saudara, yang kedua, menjadi saksi Kristus itu paling efektif jika ada terjadinya perubahan hidup. 第二个，作为一个见证人，最有效的表现就是生活的变化。 Saudara, banyak tokoh-tokoh pemimpin Kristen maupun Katolik mengakui bahwa Rasul Paulus adalah salah satu tokoh penginjil, pemberita Injil yang paling efektif sepanjang masa. 基督教和天主教的许多领导都承认，就是使徒保罗是历史上最有效的传道者。 Hal ini terjadi karena kuasa Tuhan yang mengubah kehidupan dia yang begitu drastis dan total sekali. 因为神的大能把他的生活呢大大的改变，彻底的改过来。 Dari seorang Saulus yang tadinya begitu menganiaya, begitu menentang kekristenan. 他原先是扫罗，他非常的抵挡这个基督教，他反对基督教，他要虐待基督徒。 Tetapi sekarang Tuhan ubahkan menjadi seorang pemberita Injil, seorang rasul dan juga seorang guru. 神转化他，然后改变他，成为了一个传道者，一个师傅，一个传福音的。 Saudara, Rasul Paulus mengalami Injil itu di dalam kehidupannya. 使徒保罗亲身经历了这个福音， Dia bukan hanya sekedar memberitakan Injil itu, tetapi Injil itu, kuasa itu dialami di dalam hidupnya. 他不单单讲述而已，但是这个福音是他亲身经历的。 Maka kalau kita mau menjadi saksi Kristus yang efektif, pertanyaannya sudah sejauh mana Injil itu bekerja untuk mengubah kehidupan kita. 要是我们想问自己，我们要作为一个有效的见证人，到底我们的生活中改变了多少？ Saudara, orang lebih tertarik kepada sebuah transformasi daripada hanya sekedar informasi. 人家就会被真正的改变所吸引，不是被一些信息所吸引。 Saudara, 4 bulan terakhir ini bobot saya berkurang 3 kilo. 这4个月内，我的体重减了3公斤。 Banyak orang bertanya kepada saya dan khawatir sama saya. 很多人问我，就是有的是担心我说， Boksu, kok tambah kurus? 牧师怎么瘦了？ Banyak pikiran ya? 会不会很多思想？ Stres ya Boksu ya? 会不会有压力？ Boksu yang kuat ya? 要坚强一点哦。 Saudara, bukan, saya katakan saya dalam program diet. 我说我不是这样，我是减肥。 Wah, diet apa? 然后那怎么减肥呢？ Dan sangat tertarik sekali, bagaimana caranya bisa berhasil? 然后他们就非常感兴趣的，我怎么能成功这个减肥？ Karena biasanya nggak pernah berhasil. 因为平时就没有成功过。 Nggak ikut program apa-apa, saya diet pakai program sendiri. 我说我没有参加任何一个计划，我是自己做计划的。 Kuncinya disiplin, 关键是纪律， kurangin porsi makan, 要减少我吃的东西， olahraga harus rutin setiap hari minimal 20 menit. 然后我定期的，就是每天要做起码20分钟的运动， Tapi rutin begitu ya. 要每天做， Dan tidur yang cukup setiap hari. 然后要有足够的睡眠。 Nah saudara, saya baru menyadari bahwa orang ternyata tertarik begitu melihat ada perubahan. 我才醒悟到，就是人家看见有变化、有转化的时候，才会被吸引。 Demikian juga dengan hidup kita, bukan? 就像我们的生活一样， Sejauh mana Kristus merubah hidup kita, bertransformasi kita, melalui perkataan kita, perbuatan kita, sikap hidup kita, semakin kita berubah banyak saudara, semakin orang tertarik. 基督转化我们，改变我们的言语、行为、心思、意念到什么程度，好让其他人看见我们的时候，他们会感兴趣。 Tapi sekarang bagaimana kalau kita merasa hidup kita belum banyak berubah?
可是我们到今天觉得我们的生活都没有什么改变，那又如何呢？ Kalau itu yang terjadi, saudara, 2 hal harus kita lakukan. 要是这样的话，我们必须做2件事。 Yang pertama, kita berdoa sungguh-sungguh minta Tuhan ubah hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. 第一，我们就恳切的祷告，要神真的一日复一日的来改变我们的生活，要我们更像基督。 Karena hanya Tuhan yang bisa merubah hidup 因 kita. 为只有他能够改变我们的生活。 Dan yang kedua adalah 第二是， kita harus disiplin sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman yang telah diberitakan kepada kita. 我们要守纪律的，好好去做。做什么呢？就是做福音所传讲给我们的事， Sehingga kita bisa mengalami transformasi hidup itu. 使得我们可以亲身经历那种转变、那个转化， Sehingga Injil itu bisa kita alami, saudara. 好让福音我们也可以直接经历。 Saudara, Martin Luther berkata, sebetulnya Injil itu ada 5. 弟兄姐妹，马丁路德说，其实啊，福音书有5本， Matius, Markus, Lukas, Yohanes 4. 马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音有4本，对吧？ Dan yang kelima adalah Injil yang ditulis di dalam hati kita, saudara dan saya masing-masing. 第5本福音就是写在我们的心里头的，就是你和我的心里头。 2 Korintus 3 ayat 2 sampai ke 3 berkata, kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca dan dilihat oleh semua orang. 哥林多后书3章第2到第3节，这里说我们就是神的书信，大家都可以看见我们。 Apakah ada kisah itu di dalam hidup kita, saudara? 到底我们这个书信生活里面有没有故事？ Apakah ada Kristus yang sudah lahir di dalam hati kita? 有没有基督就是活在我们的心里？ Apakah ada kisah di mana Kristus membagi-bagikan makanan di dalam hidup kita? 我们的生活中是否有像耶稣一样那个故事，他给众人吃东西？ Apakah ada kisah Kristus menenangkan badai yang besar di dalam hidup kita? 我们的生活是否与基督相似，有把这个风暴都安息的经历？ Apakah ada kisah pengorbanan dan pengampunan di dalam hidup kita? 我们生活里面有没有牺牲的经历，为别人牺牲或者饶恕别人的经历？ Jadi saudara, cara paling efektif untuk bersaksi adalah adanya perubahan hidup. 要做见证人，最好的、最有效率的就是有转变，有改变。 Yang terakhir, saudara, 最后一点， untuk dapat menjadi saksi Kristus, kita harus percaya kepada kuasa dari Roh Kudus. 要作为基督的见证，我们要相信圣灵的大能。 Di ayat yang ke-12 dari 2 Timotius pertama tadi kita melihat Paulus berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. 第12节说：“为这缘故，我也受这些苦难，然而我不以为耻，因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。” Saudara, Rasul Paulus sadar betul bahwa mengabarkan Injil atau bersaksi itu sepenuhnya adalah karya Roh Kudus. 使徒保罗深深的知道，就是他要传福音，他要做见证，完全是圣灵的工作。 Demikianlah kisah para rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke seluruh bumi. 因为使徒行传第1章第8节是这样说的：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。” Roh Kudus akan menggerakkan orang untuk bersaksi, 圣灵会感动人家去做见证， dan Roh Kudus akan membuka hati seseorang untuk menerima Injil. 圣灵会敞开另外一个人的心来接受那个见证。 Jadi seluruh pekerjaan pekabaran Injil itu semua bergantung pada kuasa Roh Kudus. 所以传福音的整个过程、整个工作都要靠圣灵。 Maka marilah kita meminta hikmat dari Tuhan. 所以我们要向神求智慧， Bagaimana kita bersaksi bagi Kristus? 我们如何为基督做见证？ Kapan waktu terbaik? 哪个是最好的时机？ Roh Kudus akan membuka pintu.
那圣灵就会打开那个心肠。 Kalau Roh Kudus sudah membuka pintu, mari kita taat, kita melakukannya. 要是他已经打开你的心肠，要顺服，要去做。 Pada waktu pemuda, saya pernah diminta untuk menjangkau anak-anak basket di lapangan THI di Jelambar. 做青年班的时候，我被邀请去关怀在DHI的那个篮球场的那些在那里训练的朋友们。 Dulu di situ dipimpin oleh saudara Nawi, sekarang sudah menjadi pendeta. 之前是Nawi 牧师，现在他是牧师了，是他关怀的。 Pada waktu dia mau sekolah teologi, dia minta saya menggantikan dia memimpin anak-anak situ. 当他要进入神学院的时候，他就要我代替他来继续这个服事。 Jadi dengan rutin saya datang ke sana, saudara saya bukan anggota di sana, tapi saya datang hanya untuk memimpin komsel. 然后我就定期的去其实我到那里我不是球员的一个部分，但是我就在那里去带领他们的小组。 Saya sering dicibir oleh orang-orang di sana. 在那里呢，很多人会讽刺我。 Siapa anak ini bukan latihan ngapain datang setiap minggu? 这到底是谁？这个人又不是我们的球员，又每个星期要来一次。 Bahkan sering dianggap orang aneh. 他们也说我是非常奇怪的一个。 Datang ke sana, beberapa anak dikumpulkan, masuk ke sebuah ruangan kosong, berdoa, bernyanyi, sharing di sana. 到那里去就聚集了这个好几个朋友们，然后就借了一个教室，就是在那里唱诗、祷告、分享，然后一起就是做敬拜。 Sempat salah satu pelatih senior berkata, bubarkan acara seperti ini, nggak boleh acara-acara seperti ini di tempat umum. 甚至有一个资深的教练，他就不高兴的说：“这样不能要散开，在这里是公共场所，不要有这什么宗教的活动。” Tapi anehnya saya setia dan taat saja. 不过我还是忠心的去做，我还是顺服的。 Saya nggak tahu saudara, kenapa saya nggak bisa punya perasaan malu atau perasaan takut saudara. Tapi saya berani aja. Dan saya percaya setelah saya pikir sekarang itu benar-benar kuasa Roh Kudus saja. 当时我也没有这种害羞的感觉或者胆小的感觉。其实我到这么大了，我才想到那里一整个过程都是圣灵的带领。 Mengajak anak-anak yang belum bergabung untuk bergabung dalam komsel itu, dan setelah komsel itu kita ajak anak-anak ini datang ke PRMI kita di gereja ini. 我们约他们来参加我们的小组，然后呢，他们是未信主的，参加了我们的小组一段时间，我们就约他们来我们这个教会的少年班。 Kalau kita mau taat, Roh Kudus akan memberi kekuatan dan memimpin kita. 要是我们愿意顺服，圣灵会赐下力量。 Tidak perlu memikirkan cara yang rumit-rumit, saudara. 不用去想这个复杂的方式。 Mulailah mengajak orang-orang yang kita tahu sudah lama tidak kembali beribadah di gereja. 我们就是可以以这种方式来约我们在很多的弟兄姐妹，他们还没有回到教会来参加崇拜会。 Apakah itu keluarga kita, apakah itu teman kita. Kalau kita tahu, kita doakan, kita ajak kembali ibadah ke 如 gereja. 果是我们的家人，如果是我们的朋友的话，我们要给他们打电话来，再约他们回到教会来做敬拜。 Atau kita pandai sekali memainkan gadget hari ini. 或者我们现在都很熟手机。 Saudara, jangan bantu lagi forward-forward berita yang mengerikan, berita tentang tragedi, berita tentang penyebaran virus. Saudara, kita hadir untuk memberitakan Injil, kabar baik. Dunia perlu kabar baik hari ini. 我们也不要就是跟着去转发一些的谣言，或者一些病毒的传播啊，还有这个恐惧的灾难的我们不要。我们来到这个世界是要传福音，所以传的是好信息，是佳音。 Bagikan firman Tuhan, bagikan kesaksian-kesaksian. Kalau bisa itu kesaksian hidup kita, saudara. 分享神的道，分享见证，最好的是我们亲身经历的见证。 Sehingga semakin banyak orang mendengar Kristus melalui kehadiran kita. 所以透过我们的存在，更多的人会认识、会听见耶稣。 Karena itulah cara terbaik kita untuk berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya, dan cara terbaik kita untuk bersyukur pada Tuhan dengan menceritakan kepada sebanyak-banyaknya orang. 因为这是我们感恩、我们感激他最好的方式。我们向他感恩，然后我们要诉说他的慈爱。 Amin. Mari kita berdoa. 阿门。我们低头祷告， Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. 主啊，我们感谢、感恩您的道， Ajarlah kami untuk boleh terus hidup bersaksi sampai Engkau datang kembali yang kedua kali.
求主教导我们要一直在我们生活中做见证，一直到你的再来。 Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami yang terdalam. Mohon Roh Kudus menguatkan kami melakukan firman. 求主把你自己的真理烙印在我们的心中，然后我们也求圣灵给我们力量来执行。 Oleh karena kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 因为我们祷告是靠主耶稣基督的圣名。 Amin. 阿门。 Tuhan memberkati. 上帝祝福我们。